tentang kelebihan 10 Muharram, 10 awal Muharram, 10 Muharram ni, dia banyak terjadi tentang 10 Muharram ni pada bulan Muharram. Ya, dia ada 14 perkara sunat kita lakukan dapat pahala. Dapat pahala daripada 10 Muharram tu. Pertama adalah kita melapangkan masa belanja anak isteri ini, makan tu lebihkan sikit. Makan tu lebihkan sikit dan hendaklah kita melapangkan masa pada hari tu sebelum boleh 10 Muharram tu janganlah pergi mana-mana. Duduk kat rumah, makan dengan anak isteri. Ya, kalau boleh hari tu jangan main PUBG. Dengar kadang dah tua main PUBG. Tuan-tuan. Geng-geng ustaz pun main PUBG, tuan-tuan. Ingat ustaz tak main PUBG? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita lagi dapat kita datang ke surau, ke masjid pada malam ni. Ya, kerajaan dah memberi kelonggaran, memberikan rakyatnya datang ke rumah Allah. Tapi yang datang banyak ni juga. Tu dia kata hamba yang dipilih yang dapat. Hamba yang dipilih yang dapat. Betul syurga Allah ni dia mahal. Syurga Allah ni cukup mahal. Nak masuk syurga Allah ni bukan senang. Susah nak masuk syurga Allah ni. Kita perbanyaklah bertaubat kepada Allah. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita tak baca kitab Muhimmah. Malam ni aku nak terangkan bab perihal kelebihan bulan Muharram. Kelebihan 1 Muharram dan 10 Muharram. Kita panggil 10 Ashura. Apa itu Ashura? 10. Itu yang berlaku pada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Nanti aku akan terangkan bab perihal bulan Muharram. Apa kelebihan dia. Dan buka dalam kitab Tamirul Ghafilin daripada ulama-ulama mutabar dan daripada Rasulullah SAW. Bab kelebihan pada bulan Muharram. Apa yang kita nak buat pada bulan Muharram? Ya, bulan Muharram nak main takraw je ke? Ya, bulan Muharram nak main PUBG je ke? Ya, bulan Muharram ni nak tengok di drama je ke? Pada waktu macam ni orang tengah sibuk tengok drama. Orang tengok drama sampai 100k. Berapa ribu K. Kalau dengar ceramah ni Allah berapa banyak live ni. Tuan-tuan, ya. Berapa banyak sangat orang nak tengok. Orang sekarang ni tu dia katakan mereka tak sibuk tentang akhirat, dia sibuk tentang dunia. Sebab kita ni semua akan balik bertemu dengan Allah. Siapa pun pasti akan mati punya. Kita dalam ni semua mati. Yang nyanduk kat dinding lagi cepat mati. Sebab dah tanda-tanda mati tu dah ada lah. Tuan-tuan, dah ada lah. Kalau bukan dalam hadis kursi, bila Allah bagi kita sakit, tu tanda Allah sayang kita. Ya, Allah sayang kita. Dia kasihkan hambanya agar kita ni ingatkan Allah. Tuan-tuan, ya. Itu jangan mengeluh. Dapat sakit jangan mengeluh. Ya, orang maki kita pun jangan mengeluh. Orang hina kita pun jangan mengeluh. Ya, kita punya orang aibkan kita pun jangan mengeluh. Ucaplah alhamdulillah. Allah nak kifarahkan dosa kita, tuan-tuan. Bila kita balik bertemu dengan Allah, kita bersih, tuan-tuan. Tapi juga dalam satu hadis berbunyi apa dia? Man qala subhanallah wa bihamdih, ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa menyebut setiap hari subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, satu hari 100 kali, bukan banyak mana benda pun, ya. Aku daripada Darul Atiq, daripada madrasah datang ke sini, banyak aku dapat sebut subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Siapa sebut 100 kali, dosanya sebanyak mana buih di laut pun dah Allah ampunkan dosanya. Tuan-tuan, perbanyaklah kumpul amal soleh. Berarti dalam kubur tak boleh nak beramal dah. Dalam kubur tak boleh nak baca Quran. Dalam kubur tak boleh nak sedekah. Dalam kubur ni kita ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Baiklah kelebihan pada bulan Muharram. Tak lama dah, minggu depan je. Minggu depan tak lama dah. Kalau umur kita sampai. Kalau umur kita panjang. Ya? Kalau umur tak panjang, mati pula besok. Tak dapat lah. Ya? Baiklah. Di dalam kitab Tamirul Ghafilin tentang kelebihan 10 Muharram, 10 awal Muharram, 10 Muharram ni, dia banyak terjadi tentang 10 Muharram ni pada bulan Muharram. Ya, dia ada 14 perkara sunat kita lakukan dapat pahala. Dapat pahala daripada 10 Muharram tu. Pertama adalah kita melapangkan masa belanja anak isteri ni, makan tu lebihkan sikit.
Makan tu lebihkan sikit dan hendaklah kita melapangkan masa pada hari tu seboleh-boleh 10 Muharram tu janganlah pergi mana-mana. Duduk kat rumah, makan dengan anak isteri. Ya, kalau boleh hari tu jangan main PUBG. Dengar kadang dah tua main PUBG. Tuan-tuan. Geng-geng ustaz pun main PUBG, tuan-tuan. Ingat ustaz tak main PUBG? Ya, aku tahulah aku geng-geng ustaz, tuan-tuan. Sebab itu kita ni bukan nabi. Kita ni tak maksum. Siapa dah sekalipun, kita pasti ada buat salah. Tuan-tuan. Ya, pasti ada buat salahnya. Sebab itu kita ni kena perbanyak istighfar. Kena perbanyak istighfar. Tuan-tuan, main PUBG tak salah. Yang salahnya main PUBG 4 jam. Tengok Quran 4 jam tak boleh. Itu yang salah. Kadang main PUBG tapi beranda surah. Ni kadang masalah, tuan-tuan. Ya. Lapangkan masa pada hari tu. Lapangkan masa. Ya, lapangkan masa dengan anak isteri pada hari tu. Tak silap aku, kalau 1 Muharram, 20 hari bulan, betul? Khamis malam Jumaat. Hari Jumaat ni pun banyak kelebihan. Ya. Sayyidul Ayyam. Hari Jumaat ni, siapa pergi kubur pada hari Jumaat, ziarah kubur mak apak, ziarah kubur orang soleh, ziarah kubur tok guru, ya. Tak kira lah kubur siapa pun pada hari Jumaat, dapat pahala 1 umrah atau dapat melakukan 1 haji. Daripada Abi Hurairah, sesiapa pergi ke kubur tu, dalam hadis ni menyebutkan, pergi kubur ni, penduduk kubur tahu kita datang. Tahu. Bulan bin bulan datang, anak engkau datang. Anak engkau datang tu, yang pakai emas tu. Itu tuan buka dalam kitab Alam Barzah. Apabila jenazah-jenazah ni sudah dikebumikan ke dalam liang lahat, arwah-arwah di alam barzah dalam kubur ni, dia bertanya dan berkata kepada jenazah yang baru sampai. Dia kata apa? Wahai Fulan bin Fulan, kau cakap Arab, man anta, siapa awak? Aku ni, orang Taman Shemlin. Yang mengaji duk sandor-sandor tu. Dia tanyalah, kain kapan kau cantiknya? Balutan kain kapan kau kemas? Cantiknya balutan kain kapan kau? Siapa yang balut ni? Anak aku lah. Waladun solehun, anak yang soleh. Ya, siapa yang semayang jenazah kau? Anak aku lah. Siapa yang pikul jenazah kau? Anak aku lah. Siapa yang kebumikan kau ni? Anak aku lah. Siapa yang baca talqin? Anak aku lah. Dia menceritakan tentang bab perihal anak-anak dia. Tuan-tuan, kalau kita ada anak soleh, untunglah tuan-tuan. Tengok malam ni. Mana pergi budak muda? Budak muda mana budak muda? Semua budak tua. Mana pergi budak muda? Anak kita mana tuan-tuan? Mana anak kita? Aku dengan anak aku tuan-tuan. Oh, tanya anak aku kat luar tu. Ya, anak aku main PUBG ke tuan-tuan? Main PUBG tu. Ya. Kadang aku masih bilik, bawa tu. Main PUBG ni. Main PUBG. Tapi Quran kau tak baca kau. Tak baca Quran, pecah handphone kau. Ya. Dengan anak ni berani tuan-tuan. Ya. Ingat tu, ya. Anak ni, betul anak yang soleh, waladun solehun. Anak ni akan menolong mak bapaknya dalam kubur. Menolong macam mana? Segi amalan. Itu bab korban. Korban untuk si mati tak ada. Ya. Kecuali ada wasiat. Wasiat yang bertulis. Buka bab dalam kitab ya, daripada Imam Asy-Syafi'i. Tapi jika kita berkorban untuk kita niatkan pahala kepada si mati, maka dibenarkan dalam hukum syarak. Ini bab perihal tentang korban dan akikah. Kena belajarlah bab korban. Ya. Sama juga bab tentang tanah kubur. Bab tentang cabut rumput kubur. Ada ustaz kata haram. Ya. Ada ustaz kata makruh. Ada ustaz kata harus. Buka dalam kitab Syarah Tuhfah. Daripada Imam Syekh Ibn Hajar. Imam Nawawi. Kitab Mahali. Daripada Syekh Ramli. Kitab Akhrul Mazi, ya, daripada ulama-ulama mutabar. Bukan adalah hadis daripada Imam Bukhari. Ada cerita bab perihal rumput-rumput di atas tanah kubur. Harus kamu cabut rumput-rumput tanah kubur dikeliling di kawasan kubur, bukan di atas kepuk kubur milik si mayat. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab rumput-rumput dan pokok di kubur ni, di kawasan betul-betul kepuk kubur ni, kawasan batu nisan ni, dia bertasbih kepada si mayat. Pendapat yang pertama mengatakan haram sebab milik si mayat. Pendapat yang kedua mengatakan makruh. Buka dalam kitab Mahali, buka dalam kitab Syarah Tuhfah daripada Imam Nawawi. Ada dalam tu ceritanya. Tuan-tuan buka hadis pula tentang Rasulullah lalu di tanah perkuburan di Madinah. Rasulullah meletakkan pelepah tamar, dia belah dua.
Pelapak tamak dia belah dua, dia letak di atas tanah kubur. Tu yang sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau letak pelapak tamak di atas kubur? Aku sedang dengar dia kena seksa. Sebab yang pertama, salahnya dia kencing tidak beristidrak. Itu yang tidak berdaham. Yang kedua, salahnya namimah, mengadu domba. Sekarang ni banyak orang salah dekat Facebook. Apa? Netizen. Aku pun tak tahu sebut tuan-tuan. Ya? Suka sibuk hal orang. Ya, suruh menyampuk-nyampuk hal orang. Tahulah besok engkau lah kubur. Sekarang boleh lah kau hebat dalam Facebook. Kau maki orang, kau hina orang. Besok kan dalam kubur kau tahu lah. Tuan-tuan, dalam kubur tak ada Facebook. Dalam kubur lain tak ada. Beli top up, minta malaikat beli kau top up. Mampus ada godam malaikat. Tuan-tuan. Malaikat Munkar dan Nakir ni. Ya, Malaikat Munkar dan Nakir kita buka dalam kitab Alam Akhirat. Malaikat Munkar dan Nakir ni wajahnya hitam. Matanya kebiru-biruan, kemerah-merahan. Inilah kita akan bertemu dengan mereka. Tetapi apabila yang meninggal tu orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, dia seperti pemuda yang cantik. Dekat Munkar dan Nakir, dia ada di alam barzakh, alam kubur lah, tuan-tuan. Ya? Yang kedua, tengok mana yang sempat, tuan-tuan. Kita berhenti waktu isyak ke berhenti pukul 9? Isyak. Isyak berhenti je. Masa isyak kau apa? 8.40? 40? 8.39. Pembayaran sampai 8.39 je. Ya? 8.39 berhenti, tuan-tuan. Ya? Nak lebih, bayar lebih. Ya? Aku tak ada minta duit. Tuan-tuan tak bagi. Baru datang. Kadang-kadang aku tak datang. Bukan pasal duit tuan-tuan bagi 200.5. Ya? Sini bagi 200.5. Aku jujur je. Ya? Kalau di Pulau Pinang tu, satu masjid. Ayah cerita lah. Tu siap dia bagus. Aku sampai, dia tunggu dia bangga. Ustaz ni, duit ceramah. 500 bagi. Ya? Ni duit ceramah. Kami bagi awal ni. Ustaz tayar balik. Kadang bila aku ceramah, dia tak bagi-bagi. Aku tengok mana tu siap. Ya? Ingat tak datang? Rupa dia ada duduk belakang tiang. Jangan takut pasal rezeki kan? Jangan takut. Ya? Wa man yattaqillah ja'alahu makhraja. Itu rezeki. Masa PKP dulu, tak ada ceramah, tak ada apa, duduk rumah, duduk madrasah, duduk makan. Ada setengah asatidah takut. Tak ceramah ni, macam mana, risau. Apa nak takut? Aku kat madrasah elok dia makan. Ustaz Rizam elok dia makan. Tuan-tuan. Elok ikan sampai lebih-lebih ikan. Beras lebih-lebih. Orang hantar. Tuan-tuan. Ya? Sampai kami hantar di sekolah sebelah, kami hantar di rumah anak yatim kampung sebelah. Ibu tunggal rumah sebelah. Tuan-tuan. Di kampung sebelah. Jangan takut pasal rezeki. Tuan jangan risaulah. Ya? Malam ni dia dah ditulis setiap bulan bagi 200.5. Kalau tulis malam ni 500. Takut pasal rezeki. Tuan. Yang kedua, memuliakan fakir miskin. Apa kelebihannya? Allah akan melapangkan kuburnya. Lapang kuburnya. Kuburnya lapang. So lapang-lapangnya kubur. Dalam satu pendapat mengatakan, kita buka dalam kitab Bidatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Sesiapa yang suka tolong orang, ya, dia mati dalam husnul khatimah, kuburnya dibuka pintu-pintu syurga langsung ke kuburnya. Itu kelebihan orang soleh. Tuan-tuan, sebab itu kata ulama, hendaklah kamu selalu menjamu orang soleh, fakir miskin, anak-anak yatim dan ahli agama. Termasuklah ulama. Hendaklah kamu selalu menjamu mereka makan dan minum. Kerana mereka orang yang lidahnya suka menyebut kalam-kalam Allah. Tubuhnya, jasadnya suka sujud kepada Allah. Dan jangan kamu suka memberi makan, menjamu makan. Pertama, orang yang tak semayang. Yang kedua, orang yang takabur. Orang yang sombong dengan Allah. Dan sombong sesama manusia. Kenapa? Orang sombong ni kalau kita bagi makan, dia banyak songeh. Kadang kita hidang makanan, I tak makan lah ni pepada ni. Ini nasi ni I tak makan lah kuah ni berminyak. Banyak no songeh. Orang dah bagi makan tu makan lah. Tuan-tuan. Jangan banyak songeh. Tuan-tuan. Ni orang takabur. Orang takabur ni tak masuk syurga. Tuan-tuan. Tengok iblis, syaitan. Dia keluar daripada syurga Allah sebab apa? Sebab takabur. Takabur tu. Usjudu di Adam. Fasajadu illa iblis. Tuan-tuan. Iblis jahat. Jin kafir jahat. Adik aku, Ustaz Saufi. Dia tak ada ceramah macam aku. Macam Ustaz Rizam. Tak ada. Dia ngajar di madrasah. Dia mahir kitab Arab. Dia ni mahir ngubah orang. Baru ni dia ngubah orang. Orang tu baik. Jin tu pergi ke kucing. Kucing tu diam. Mata dia pusing-pusing.
Ya. Bila disapukan minyak kasturi di hidung kucing tu, di kakinya, di sendi-sendi telinga kucing, baru dia pergi ke dapur makan ikan. Nampak jahat tak jahat jin ni tuan-tuan. Tak dapat ke orang, kucing pun jadi. Nampak? Ya? Jangan berkawan dengan jin, tuan-tuan. Ada dalam ni ada jin, tuan-tuan. Bukan tuan-tuan jin, bukan. Dia duduk, dia kacau kita. Ya, dia kacau kita, tak bagi kita belajar, ya, dia tak bagi kita buat baik. Jahat ni kerja mereka ni. Sampai kita nak mati pun, dia datang bawa air iblis ni. Nampak kat dalam kitab Risalah Tauhid. Ya, kita ni semua akan tempuh semua ni. Tuan-tuan, betul orang nak mati ni, dia dahaga sangat orang nak mati ni. Tuan-tuan, ya. Dan yang ketiga, kita ringkas ya tuan-tuan, mana yang sempat aja, ya. Yang ketiga, mereka menahan sifat marah. Fadilatnya apa? Di akhirat nanti Allah akan memasukkan dalam golongan orang-orang yang redha. Kena banyak sabar. Ya, kena banyak sabar. Orang maki kita kena banyak sabar. Orang fitnah kita kena banyak sabar. Tuan-tuan. Kena banyak sabar, tuan-tuan. Ya, sabar ni Allahu Rabbi. Tuan bukalah kisah sejarah pada zaman Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia dihina, dimaki oleh seorang pemuda Badui. Ya, dia sabar, maka turunlah malaikat daripada Arash, damping pada dekat Sayyidina Abu Bakar. Maka senyum Rasulullah. Bila Sayyidina Abu Bakar tak tahan sabar, malaikat lari, datang iblis, datang jin. Itu yang Rasulullah pun lari. Tuan-tuan, ni kelebihan orang sabar, banyak sabar. Macam tuan-tuan belajar ni, sabar je. Ya, jangan tak puas hati tengok muka aku. Faham ya? Aku tak perasan sebab tuan-tuan pakai mask, tak perasan lah, puas hati tak puas hati. Faham ya? Tuan-tuan, banyak sabar. Sekarang tak nampak dekat negeri akhirat esok. Allah balas tentang syurga. Allah balaskan tentang ganjaran-ganjaran dekat sana. Lepas tu kita buat kerja baik, dia ada peningkatan-peningkatannya. Allah beli, Allah nanti dekat sana, kita ni perniagaan ni nanti akan ada nilai dekat sana. Tuan-tuan, ada perniagaan yang dibeli oleh Allah, ada perniagaan yang tidak dibeli oleh Allah. Tengok dekat sana besok ya, sebab hati-hatilah. Jangan kita sampai kita riak. Kalau riak ni, dia dipanggil dalam kitab Risalah Tauhid, dia panggil syirik af'al khafi. Syirik yang cukup dalam. Tuan-tuan, dia cukup dalam. Dia suka bangga diri dia. Ya? Dia rasa dia yang paling baik. Dia rasa dia lah yang banyak semayang. Orang lain tak semayang, dia lah yang paling baik. Ya? Nak menilaikan kita baik, Allah ya. Tuan-tuan, Allah yang menilai kita baik. Macam tuan-tuan ni. Malah kat surau nampak macam orang baik. Nak tahu kita ni baik tak baik, tanya bini kita. Ulama kata macam tu. Kamu juga duduk di taman, nak tahu orang ni baik tak baik, kata ulama, tanya jiran sebelah. Tuan-tuan. Ya, nak tahu kita ni baik tak baik, tanyalah bini kita sendiri. Sebab dia tidur orang kita. Tuan-tuan. Ya? Kita ni macam mana kat rumah? Garang ke tak garang? Walaupun ceramah, selembut-lembutnya ceramah. Walau depan orang, Allahu Rabbi selembut-lembutnya. Nak tahu kita ni garang tak garang? Ya, pukul bini tak pukul bini, tengking bini ketengking ke tidak, tanya bini sendiri. Macam tu lah. Kalau tak nak tahu aku ni baik tak baik, tanya bini aku. Tapi aku tak bagi nombor telefon bini aku. Faham Sabar kena banyak sabar, tuan-tuan. Ya, banyak sabar. Tak silap aku dalam satu kitab menyebutkan siapa orang yang sabar ni, dia duduk satu pembarisan. Pembarisan yang dia pegang bendera la ilaha illallah daripada Sayyidina Abu Bakar. Tak silap, tuan-tuan. Siapa yang suka derma tolong orang, dia duduk satu pembarisan. Abdurrahman bin Auf. Ya, di negeri akhirat. Dia ada pembarisan lah. Sahabat ni pegang bendera la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuan-tuan. Ya. Banyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk menghancurkan sifat-sifat mazmumah dekat jantung, dekat hati kita ni. Tuan-tuan. Ya. Sama juga selawat. Banyakkan selawat. Tuan-tuan nak hindar daripada penyakit, banyak selawat. Banyak selawat. Tu segi batinnya. Segi zahirnya, tuan-tuan nak menghindar daripada penyakit, virus apa ke, tuan-tuan jangan lupa beramal, makan ubat habatus sauda. Ni hadis sahih kata Rasulullah. Siapa ubat habatus sauda adalah ubat segala penyakit. Cuma yang tak boleh ubat, mati je kata Rasulullah. Ya, kalau tak kena bawa, tak banyak, tinggal 12 kotak ah. Tapi jangan tak bayar, ambil, bayar. Ya, membeli sambil menderma untuk sekolah. Kamu juga tabung ke bawah ni untuk sekolah. Aku ada tanggung budak-budak belajar di Yaman dan di luar negara.
Dalam 4 orang. Setiap bulan RM2,000. Ustaz Rizam dia tanggung lain. Aku tanggung lain. Tuan-tuan. Tapi kami duduk satu madrasah. Itu hal yang mengaji di luar. Kalau hal di madrasah, sama-sama. Bel api ke bel air. Tuan-tuan. Ya. Baiklah. Lagi. Kita tengok dekat sini. Kelebihan pada 10 Muharram. Kalau tentang 10 Muharram ni banyak kisah. Tuan-tuan. Banyak kisah. Nabi Adam. Dia bertaubat kepada Allah. 10 Muharram. Nabi Idris diangkat ke Arash. 10 Muharram. 10 Muharram. Nabi Nuh selamat. Allah selamatkan dia keluar daripada kapal. Masa banjir tu Nabi Nuh. 10 Muharram. Itu dia keluar daripada kapal. 6 bulan tu. Pada 10 Muharram. Umat Nabi Nuh ni. Dia buat makan-makan. Dia atas nikmat. Dia rasa bersyukur kata Allah Subhanahu Wa Taala. Banjir sudah habis. 6 bulan tu. Dia menyambut. Ini orang-orang terdahulu. Tuan-tuan. Kita sambut 10 Muharram, 10 Ashura, tak tahu. Buat bubur Ashura, tak tahu buat Ashura. Ya? Orang kata buat bubur Ashura bid'ah. Makan bubur Ashura bid'ah. Isap rokok tak bid'ah. Ya? Ni kadang masalah. Baca talqin bid'ah. Isap rokok dekat kubur tak bid'ah. Ni masalah, tuan-tuan. Main PUBG tak bid'ah. Ya? Main PUBG. Dan di antara 10 Muharram berkelebihannya menyapu kepala anak yatim. Allah akan mengurniakan sepohon pokok di syurga bagi setiap rambut yang kita sapu. Sapu kepala anak yatim. Anak yatim yang belum cukup umur. Ini bukan, ini anak yatim tua, tak payah. Anak yatim belum cukup umur. Tapi sebelum sapu, minta izin dulu. Jangan ambil sapu, nampak yatim sapu. Anak yatim sapu. Lepas tu belah. Ludah kan. Dah sapu, sebelum sapu minta izin. Dah sapu bagi duit. Tuan-tuan. Ya, di kelebihan anak yatim, ya. Dan kami di madrasah ada jaga anak yatim, ada jaga anak dua nikah, lelaki dan perempuan. Mereka dah hafal Quran tu, tuan-tuan. Ya. Inilah kerja kami. Ya. Muliakan anak yatim, tuan-tuan. Tengok Rasulullah anak yatim, ya. Rabi'atul Adawiyah anak yatim, tuan-tuan. Ya. Kelebihan jaga anak yatim, Allahu Rabbi, ya. Jangan zalimi harta anak yatim. Jangan aniaya anak yatim. Tuan-tuan. Ya. Dan pada 10 Muharram, perbanyakkan sedekah. Ya. Apa kelebihan dia? Siapa yang bersedekah pada 10 Muharram, dia menjauhi dijauh daripada api neraka Allah. Sekadar jauhnya seekor burung gagak yang terbang tak henti-henti dari kecil hingga ia mati. Pahalanya seperti bersedekah pada semua fakir miskin dekat dunia ni. Banyak sedekah. Ya? Banyak sedekah. Tapi kalau buat sedekah ni, banyak kelebihan dia. Tuan-tuan. Tuan-tuan ni kenapa panjang umur ni? Dia ikutlah lama mati lah. Tuan-tuan. Apa? Sebab tuan-tuan rajin sedekah. Ya? Orang rajin sedekah ni, umurnya panjang. Ya? Badannya sihat. Hartanya bertambah. Tidak ada lagi dalam sejarah orang sedekah ni hidup miskin. Tak ada. Tuan-tuan. Tak ada lagi dalam sejarah. Orang sedekah ni tak ada lagi dalam sejarah orang ni miskin. Ya? Orang yang kaya, orang yang sedekah ni orang kaya. Tuan-tuan, orang kaya lah orang sedekah. Jadi kalau ada orang minta, bagilah. Tak dapat bertunaikan semua, maksudnya kena tolong juga berapa yang mampu, tuan-tuan. Ya? Dan pada 10 Muharram ni banyak sejarah tentang Nabi Allah Sulaiman dikurniakan kerajaan. Itu yang dalam satu hadis menyebutkan, dalam hadis kursi tak silap. Itu yang malaikat Jibril datang berjumpa dengan Nabi Allah Sulaiman. Dia tanya, wahai Nabi Allah Sulaiman, engkau nak ilmu ke? Engkau nak ilmu ke? Engkau nak kerajaan? Ya, itu kata Nabi Allah Sulaiman, aku nak ilmu. Itu yang ilmu ni lebih hebat daripada, kau nak ilmu ke kena harta? Itu Nabi Allah Sulaiman kata, aku nak ilmu. Itu yang ilmu melebihi daripada harta. Ain lam mim wa ilmu, ain aliyin ketinggian, ya. Lam latifun kelembutan, mim ma'rifatullah. Waw adalah wara' ni kelebihan ilmu. Orang yang berilmu ni Allahu Rabbi, tak cerita tuan-tuan hebat orang berilmu ni. Ya, dia jalan, dia orang berilmu ni malam-malam dia walaupun dia tidur tetap dapat pahala kelebihan orang berilmu, tuan-tuan. Sikit lagi dah 8:31 lah, ya. 8:40 aku berhenti ya. Ada di Pulau Pinang, SOP-nya alhamdulillah dah ada kelonggaran. Kata pengurusi ustaz hari tu datang bulan lepas ceramah, azam berhenti. Kali ni boleh 4 jam. Kata 4 jam aku pun tak larat. Faham ya?
Bukan 4 jam aku tak larat. Tak sampai sejam setengah kan. Pengurusi pun lari. Bah, udah. Ya, ngaji kan lama. Tak lama ngaji. Bah, ya. Mana benda akhirat. Dan pada 10 Muharram, apa kelebihan dia? Ya, bercelaklah. Siapa yang bercelak tidak akan sakit mata pada tahun tu. Sama kaedah pada malam Jumaat. Pada hari Jumaat. Ni pun ada hadis. Ya, daripada Imam Bukhari. Pada malam hari Jumaat, pada hari Jumaat, disunatkan pakai celak. Siapa yang pakai celak, akan menghindar penyakit rabun mata. Tapi celak Mekah tu, yang celak serabuk, tuan. Bukan celak pen tu. Celak pen yang berminyak tu, tidak termasuk dalam hadis. Sebab dia kalau nak ambil uduk pun susah. Sebab tuan-tuan kena buang dulu minyak-minyak tu. Ya, sebab tentang celak. Pakailah celak. Ya, malam Jumaat pakai, tak lama dah Jumaat, tuan-tuan. Ya, apa kelebihan hari Jumaat? Hari Jumaat ni, dia kalau hari Jumaat ni tentang beramal, sebenarnya hari Jumaat ni hendaklah perbanyak selawat. Ini hari kelebihan hari Jumaat. Tapi dalam hari Jumaat, kalau baca Al-Quran ni, ada surah-surah yang tertentu yang disuruh. Surah Yasin, Al-Kahfi, Surah Ad-Dukhan. Ini kelebihan pada hari Jumaat. Kalau hari Jumaat ni, kalau bab perihal amalan, zikir ke tasbih, diaulakan selawat. Selawat pula ada khas yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Bukan, aku dah lupa dah soalan ni tuan-tuan, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Haji ingat? Betul, tengok gaya macam beramal hari Jumaat ni. Bukan, itu soal bukan, ya. Kita tengok tuan-tuan lupa lah aku, ya. Ada selawat tu, ya. Nanti aku ingat aku baca lagi pada hari Jumaat. Sebab dalam hadis ni menyebutkan, siapa baca sekali, dia diampunkan dosa 1 tahun. Kalau baca 2 kali, dia ampun dosa 2 tahun. Baca 3 kali, dia ampunkan dosa 3 tahun. Lupa selawat lah. Mungkin tadi aku datang sini tengok apa ramai kot, hilang. Tuan-tuan, ya. Betul tengok dosa ni bahaya. Ya? Nak tak nak kena tengok lah. Tak tengok tak lebat kereta lah, tuan-tuan. Ya? Tu bahaya datang Kuala Lumpur ni. Faham, ya? Tuan-tuan tak apalah. Tuan-tuan orang kuat iman. Faham, ya? Aku tak kuat iman, tu aku duduk dalam hutan dengan abang aku tu. Faham, ya? Tengok perah beruk, ya. Tuan-tuan tengok perah beruk, tak berdosa. Faham, ya? Apa dosa binatang, tuan-tuan? Buat tentang 10 Muharram ni. Lagi 6 minit, tuan-tuan. Lepas ni aku berhenti, ya. 10 Muharram ni, kalau dia ada amalan-amalan dia. Tuan-tuan perbanyaklah baca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Banyak baca. Tu pendapat mengatakan lagi, perbanyak baca surah Ikhlas. Surah Ikhlas ni apa kelebihan dia, tuan-tuan? Ya? Ada seorang hamba Allah, seorang wanita. Orang heran tengok dia tak kerja pun. Ya, dia tak kerja, dia orang tanya dia, wahai Makcik ni apa kerja? Makcik tak kerja pun, duduk rumah. Lepas tu pergi kelas agama, lepas tu balik. Apa makcik makan? Makcik makan macam aku makan. Mana datang? Tak tahulah makcik pergi ke dapur, buka guni ada pakai. Buka guni ada pakai. Nampak? Dia tanyalah apa amalan makcik? Makcik tak pernah tinggal amal surah Ikhlas. Setiap hari paling kurang 200 kali. Nampak? Tuan buat ya? Mana tahu tu? Tuan ya. Tapi jangan tak kerja lah. Nanti aku yang kena. Ya. Orang ni makcik ni makam dia lain, derajat dia lain. Faham? Dia dah wali Allah. Faham? Kita ke wali, tuan-tuan. Dia tak main Facebook ni makcik ni. Faham, eh? Duk berzikir selawat, duk berzikir baca Quran. Faham? Sebab dia ada 3 derajat. Satu derajat orang awam. Orang awam ni orang kebanyakan. Orang hawas. Orang hawas ni wali, ya, orang soleh, orang hawas. Hawasul hawas pada Nabi, para Rasul. Tuan-tuan, ni orang hawasul hawas. Orang hawas ni pula, bagi dia kalau tentang sunat ni bagi dia wajib. Contoh main sunat duha, kalau tertinggal bagi dia wajib, walaupun dia sunat dia qada. Ni orang hawas. Orang awal ni bagi dia biasa je. Dia buat, ada masa dia buat, ada masa tak buat, kadang-kadang dia buat, kadang-kadang tak buat. Ni orang awam, tuan-tuan. Orang hawas dia lain. Orang hawas ni dia derajat dia lain. Dia hanya Allah dalam hatinya, Allah. Ya, Allah je. Allah. Inilah orang hawas. Ya. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Lagi 4 minit berhenti lah. Janji 8.40 lah.
Faham kita ikut perjanjian. Dalam surat perjanjian ni. Faham Jadi sebelum tutup. Tuan-tuan. Aku dah bawa ni. Minyak Za'faran ni. Apa kelebihan dia? Siapa ada migrain, siapa ada darah tinggi, pening kepala tu spray. Spray. Anak aku ada cucu. Cucu aku dia senang cakap, dia cacat lah. Dia tak boleh berjalan. Anak aku ni, dia dokong je lah cucu aku ni. Dia baring je. Kadang-kadang dia datang semput, spray macam ni. Dan kalau untuk lelah bagus, tuan-tuan. Ada kat luar tu. Tuan-tuan membeli sambil menderma. Bukan untuk aku. Untuk sekolah. Untuk cari dana sekolah. Ada kat luar tu. Ada madu lebah. Ada batu sodak pun ada. Ada ni. Subhanallah. Popiacis yang buat ni budak-budak madrasah. Pelajar madrasah, budak-budak perempuan. Membeli sambil menderma untuk sekolah. Jangan ambil kerja orang. Nanti dia ambil belah. Kerja ni. Dan insyaAllah ada tabung madrasah tu tak infak lah. Bukan untuk aku. Untuk sekolah. Untuk anak murid kami, untuk orang gila. Untuk ibu tunggal. Untuk mu'alaf. Untuk anak yatim. Yang tuan-tuan bagi tu untuk aku. Tuan bagi 200 200 200 200 aku driver 100. Minyak 50, makan 40. 100 makan. Tinggal 50. Balik bini pau habis InsyaAllah ada sikit panjang umur, kita jumpa lagi tuan-tuan. Nanti bulan depan kita cerita buka kitab Muhimmah daripada Syekh Daud Al-Fatani. Tentang Syekh Daud Al-Fatani ni dia itu adalah wali Allah. Tuan-tuan perbanyakkanlah ni, banyak doa. Kita banyakkan berdoa, banyak beruduk, rajin selawat. Jangan tinggal selawat, jangan tinggal beruduk. Nak tidur pun beruduk. Dan apabila tuan-tuan nak masuk jamban, bila air, sebelum masuk tu bacalah bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Dengan nama Allah, tiada dia, melainkan dia. Maksudnya tiada Tuhan, hanya Allah saja Tuhan. Kalau baca kalam ni, dia masuk, dia dihijab iblis, jin kafir tak nampak dia. Dan dia dihindar dan dijaga daripada penyakit was-was, tuan-tuan. Dijaga dia penyakit was-was. Bila dah kena penyakit was-was, dia hidup susah nanti. Bila kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya Rabba Jibril wa ya Rabba Israfil wa ya Rabba Mikail wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. اللهم هتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.